Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 30, pengajian kitab Misbahul Munir, muka surat 30, pada baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Tanbihun ay hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu penjagaan bagi mereka yang lalai, ataupun kata guru awas. Awas tu maksudnya penjagaan lah. Kita pergi jalan raya gak, dia ada tulis awas ko, ataupun mana-mana lambai. Dak lambai ada bonggok depan ko, jalan licin ko, jalan tak seterik ko apa ko. Tu orang panggil tanbih lah, satu penjagaan bagi kita. Qala bermula segala sifat yang tersebut itu al-mazkur lah. Ni hok yang mana daripada awal pengajian kita pada membahaskan sifat 20. Sifat 20 atas kaul yang mensabitkan ahwal, ataupun kita kata atas pendapat yang masyhur. Adapun atas pendapat yang muktamad, ada memadai dengan 13 sifat saja tanpa dikira asing sifat maknawiyah saat ni. Cuma kita kata sifat yang tersebut itu gak 20 sifat lah. Sebab tu kalau kita ngaji pun orang tanya kita ngaji gapo betul tu? Ngaji sifat 20. Tak ada orang kata ngaji sifat 13. Tak. Kalau kata ngaji sifat 13 gak, dia mau faham pada rukun semaya lah. 13 rukun. Baik, itu nak yang kata pendapat hak masyhurnya 20 lah. Sebab tu setengah ulama tu letak nama kitab nah pula sifat 20. Tu kitab tu comel sekali. Allah, kalau boleh kita nak baca ni.
Kita tauhid tetapi bicara tasawuf. Maksud katanya dia bukan sekadar duk cara bab tauhid saja duk. Dia ambil pula gapo dia hok bab ihsannya. Tu masya-Allah. Supaya kitab Munyatul Musalli Syekh Daud itulah. Kitab fiqh tapi boleh masuk selit kok tasawuf. Ada ulama hok buat apa nama ni? Kitab Ajrumiyah syarah tasawuf. Ni. Orang di hati tu bila comel gak tak. Baik, kita ni hok datang ke dia belajar ya. Kalau belajar malas juga gi orang panggil ambil ambil caku sat ni caku tanah wak jadi lubang gi tanah diri sendiri dalam tu selalu mudah. Hidup tak nak ngaji enggak tak ada arah dalam hidup wak gapo dah. Umpama sangat teruk bila kita lari daripada majlis ilmu. Walaupun kita orang pandai, orang alim dah tak boleh. Tak. Sebab itulah kata setengah ulama, kita sekarang nak jadi murabbi ni susah nak jadi. Nak cari tu susah sebab murabbi ni orang hok bawa didik kita tu siapa kita ke hadratillah. Enggak nak boleh siapa ke hadratillah, dia kena siapa dulu ke hadratillah. Sebab tu setengah ulama kata hok jadi murabbi bagi kitanya sentiasa melazimilah bagi membaca ke kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Itulah hok jadi guru murabbi nak didik kita biar jadi siapa pada hadratillah. Kita bukan baca, bukan mengaji, bukan mengajar, kita mengata ko kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sat ni. Alah. Bermula segala sifat yang tersebut itu, yakni sifat 20 ni lah, terbahagi ia sifat ni kepada 4 bahagian. Agak jangan tanyalah dalil hadis mananya pula weh. Moga kita ayat dafan ni ilmu hak ni pun sendiri ulama ke dia pula mari duk susun ke kita biar mudah kita memahami. Kata mana hak kita kena faham dengan Allah Taala, sifat Allah, sifat Rasul ni. Kata mana hak wajib kita nak kena kenal, kita nak kena beriman. Tak secara ijma', secara tafsilannya. Lepas tu kita tanya mana hadis apa semua pula gak. Dia bagi hak baru. Cuma dia tak lari daripada hak asal. Gitulah. Yang pertama sifat nafsiyah. Yang keduanya kita pergi ambil selalu. Sifat salbiyah. Lepas tu kita pergi ambil semula. Yang ketiganya sifat ma'ani dan yang keempatnya sifat maknawiyah. Lepas tu gapo sifat nafsiyah ni? Sifat nafsiyah ni enggak sifat nisbah bagi diri zat tu sendiri. Dak nafsi ni kena ke diri zat tu lah. Iaitu mana sifat nafsiyahnya? Iaitu wujud. Apa wujud? Ada. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Hafsah ni ulama dia tak kira sifat wujud ni sebagai satu sifat. Bapa ulama tak kira wujud ni sebagai satu sifat kerananya wujud tu kena kepada diri ada Allah Taala dah. Maksud kata bukan benda hak asing, bukan benda hak tambahan. Tak, bukan hak suku daripada ada diri zat tu. Ada tu Allah, Allah tu ada. Tak, wujud tu Allah, Allah tu wujud. Tu setengah ulama dia tak kira. Jadi maksudnya ada berlaku khilaf pula nisbah nak kira wujud ni sifat ke tidak. Hak biasa kita duk dengar, hak kita duk mengajinya, duduk bahas, duduk berkhilaf pada masalah mana? Masalah maknawiyah dia. Nak kira ke tak nak kira? Perlu kira suku ke tak perlu kira suku? Tapi kalau kita pergi pula pada bahasa tu, wujud tu sendiri pun ada berlaku khilaf pada nisbah kira dia dalam sifat Tuhan saat ni. Tak apalah, kita ambil sebagai ilmu kitanya. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah. Jadi seolah kata orang tanyalah, bapa panggil sifat tu nafsiyah, bapa tak panggil nama lain? Tak. Jadi bapa dipanggil ke sifat tu sifat nafsiyah, dan sebab dinamakan wujud tu lah sifat nafsiyah.
artinya sifat yang bangsa zat, yakni sifat hok dibangsa pada diri adanya zat. Zat ni kita sebut dah dulu, maqama binafsih, benda hok berdiri sendiri. Tu kena ingat, kena reti, kena faham siapa kau mati. Sifat maqama bi ghairi, benda hok berdiri pada benda lain. Kena ingat, kena faham, kena iktikad siapa kau mati. Jangan duduk semabu lagi. Baik, itu kerana apa? Maksud kata sifat nafsiyah tu ialah sifat yang bangsa zat. Apa? Kerana apabila disebutkan wujud, yakni ada tu, bila kita kata Tuhan ni wujud, Tuhan ni ada, jangan tukang ngabo pula wujud. Tu wajib. Ni dengan dak wujud. Ni apabila disebutkan kata wujud yakni ada, maka selalulah menuju kepada zat. Apa maksud menuju kepada zat? Yakni hati kita ni terus tertuju pada pengertian zat dah. Bukan benda hak lain dah. Bila kata wujud, faham ke zat. Sebab kita kata kita ni ada, faham mana? Faham dah di zat. Hati ni mari kita tuju kata ada dah seseorang saat ni, kena pada diri seseorang dah. Misalnya, nyo sya'an lah, wujud Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala, kita kata wujud Allah Ta'ala ini, orang kata wujud Allah Ta'ala ini, maka bila orang kata wujud tu, kita faham apa? Allah dah lah. Beza kalau kita kata kudrat Allah, kita faham apa? Faham di satu sifat yang ada pada zat Allah, bukan faham pada diri Allah tersendiri dah. Tapi kalau kata wujud Allah Ta'ala, faham di Allah, zat Allah Ta'ala dah. Maka selalulah menuju pengertian bila kata wujud Allah tu, terus dah kita faham kepada zat Allah Ta'ala, bukan benda hak lain dah, bukan benda suku sakak dah. Tu so. Jadi biar kita faham kata wujud ni ialah sifat nafsiyah satu. Apa nafsiyah? Sifat hak bangsa ada di zat Allah Ta'ala. Lepas tu yang ketiganya, bapa dipanggil ke sifat tu nafsiyah kerana faham dah dengan sebutkan nama sifat tu iaitu wujud, tertuju dah kepada diri zat. Boleh 2-3 benda tu pada nak faham ke sifat nafsiyah tu. Lepas tu kita tambah saat ni ada berlaku khilaf pula pada nisbah nak kira ke tak kira. Bapa ada berlaku khilaf, bapa kata tak perlu kira. Tu hak kita ayat dah saat ni. Boleh 3, 4, 5 kepahaman dah diri kita saat ni tu berkenaan dengan sifat nafsiyah Allah Ta'ala. Pada tutup kita. Tak pergi main. Maksud kata biar ada masuk. Ada masuk juga kalau kita ni dengan agama. Ni dunia daripada bangun pagi sampai ke gelap, dunia tak habis-habis. Dunia tak ada akhirat lah. Dunia tak habis-habis. Hak tu hak masalahnya. Hak tu hak masalahnya. Tak ada lah orang panggil dunia ni tempat kita nak bercucuk tanah, nak ambil hasil akhirat. Tak ada lah apa. Dah ambil hasil selalu dah. Tak ada nak mikir ke akhirat. Yang keduanya daripada 4 bahagian sifat saat ni, sifat salbiyah. Salaba yaslubu, artinya nafayan fi, artinya sifat yang bangsa ternafi. Salbiyah ni maksudnya sifat hok ternafi, barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Maksudnya gimana? Sifat salbiyah ni kita faham dengan menafikan benda hak tak patut di Allah Ta'ala. Contoh, contohnya sedia di Allah Ta'ala. Patut sedia ni tak layak ke bagi Allah dah. Nak faham sedia tu berapa maksud sedia? Faham kata
sedia kidam Allah Ta'ala, baka Allah Ta'ala, iaitu dengan kita faham melalui kata tidak ada awal, tidak ada permulaan, ataupun tidak didatangi oleh tiada. Boleh berlaku tu. Tak. Sedia Allah, kidam Allah apa? Tidak ada awal, tidak ada permulaan, ataupun adanya Allah tu tidak didatangi oleh tiada. Ni, tak ada mari asalnya, tak ada baru ada dak. Jadi kidam saat ni tu kita faham dengan menafikan benda hak tidak layak di Allah. Apa dia? Iaitu tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak berbilang Allah Ta'ala. Tu. Semua tu kita faham dengan kita menafikan bagi tidak layak bagi Allah. Maka kerana itulah dipanggil ke sifat salbiyah ni dengan sifat salbiyah. Ternafi barang yang tidak layak. Bukan menafi. Menafi nak ayat boleh, tapi kena pasal makna dengan ternafi jugalah. Kalau kata menafi ni barang saat ni tu kita kata mungkin ada di Allah Ta'ala, maka kita menidakkan. Ni ternafi, maksudnya daripada awal lagi dak. Supaya kita kata semaya tak ambil wudu, hak tu bukan batas semaya, hak tu tak sah di awal lagi. Kalau kita semaya kita ambil wuduk dah, kita semaya kita ambil wuduk dah, maka tiba-tiba tengah semaya kita ketung, maka pada waktu tu hak tu baru panggil terbatal, baru dipanggil ke batal. Tak batal solat. Baik. Ternafi barang yang tidak layak, yakni yang tiada patut dengan Allah Ta'ala. Ni ukur di Tuhan tu tak patut kita letak sifat ni. Ukur di kita bukan kata tak patut. Kalau ukur di kita memang patut pun gitu. Mana ada awal, ada akhir, ada bersamaan kita, berbilangnya kita, kamu tasir, kamu fasirnya kita. Iaitu sifat salbiyah ni 5 sifat yang kemudian daripada sifat wujud. Atau gila. Dan iaitu sifat salbiyah ni qidam, apa? Sedia, dengan makna tidak ada awal, baka, kekal, apa? Yakni tidak ada kesudahan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah Allah Ta'ala dengan makhluk, yakni dengan makna tak serupa. Tidak dia belaka. Qiyamuhu bi nafsih, berdiri sendiri, apa? Sini ke kalau ada umum barahin ko mana-mana kita tauhid, dia akan datang ke mana? Yakni tak menupai pada yang lain, dengan makna dia tu zat. Kalau menupai pada benda lain dia panggil sifat, dan tidak dijadikan oleh yang lain. Benda lain tak buat dia. Kalau benda lain buat dia, dia panggil makhluk, bukan panggil khalik. Qiyamuhu bi nafsi. Dan wahdaniyah tak satu Allah Ta'ala, yakni tidak berbilang. Ni kamuttasil, menafikan kamuttasil dan kamunfasil pada zat, pada sifat, daripada af'al. Boleh situ. Ni kita nak kena ayat ke masyarakat kampung. Sebab apa kita kata kena ayat ke masyarakat kampung? Masyarakat kampung banyak tak memahami lagi benda-benda begini. Bahkan di setengah-setengah tempat tak ada orang mengajar langsung mata pelajaran fan ni, ilmu tauhid ni tak ada. Ni sialah kau orang kampung dok gidah kuliah gogi, tapi ni tak lepas fardu ain, dok kena seksa juga tak lepas. Ni kesilapan apa? Kesilapan orang kampung ke kesilapan kita hok nak dakwah orang pada agama? Kesilapan kita lah. Kita tak tunjuk jalan ke demo. Kita lok demo minat kok jalan mana kita pergi. Padahal jalan tu tak bawa siapa pukul lupu umpamanya. Nak pergi siapa pukul lupu. Lepas tu kapan kata kita nak pergi kok ni kita kata lah kita pergi, kita tunggu, kita bawa. Tak siapa pukul lupu.
tu wak nyanyi kau kampung tu dia panggil. Ni. Tu jangan kita orang buat agama ni. Nyanyi kok ke. Kalau kita tak pandai, kau tak pandai. Ya kau kampung. Kata pak cik sekalian, benda hak asas kena ngaji hak ni. Lepas tu ustaz ngajar, hamba tak reti. Dak kau dah nak bawa diri hamba je. Tak apa. Ni. Maksud katanya paling tidak kita kena kau kampung tunjuk. So tempat tu waktu kita pergi sana gak Allah dia kampung suka sekali lah. Dia kata terima kasih banyak ustaz. Apa? Kita tanya apa? Dia kata tak ada orang duk mengajar bab goning. Tak. Tak ada orang duk mengajar bab goning. Lepas tu dia puji, dia pun lah kita kata ustaz mengajar sedap lagi, tak apalah tu. Anak ayat kata dia kata tak ada orang duk mengajar bab goning ni. Setengah-setengah tempat agak kita pergi sebulan sekali gak Allah. Dan nak guna kita pun padat juga jadual. Dululah PKP ni free sikit lah. Maksud katanya maksud katanya jadi tak ada kita nak pergi tiap-tiap minggu. Padahal kalau pengajian ni kita kata paling tidak tiap-tiap minggu tu kan ada sekali, seminggu sekali. Tu kita haraplah hok pelapis-pelapis akan datang tu tak jadi begitulah, tak mengulang kesilapan hok sama. Dan sebab dinamo kelima itu sifat salbiah. Apa? Kidam bakok mukhalafah. Qiyamuhu wahdaniyah tu dipanggil ke sifat salbiah kerana tiap-tiap satu itu maknanya menuju kepada ternafi. Tu kita ayat sanilah. Supaya kata kita mandu. Apa? Faham mandu. Mandu ni dengan makna kita faham ternafi. Apa? Tak ada anu. Dia tu mandu. Apa makna mandu? Tak ada anu. Ada salbiyah. Ada salbiyah. Jadi salbiyah ni kalau kita boleh tulisnya, salbiyah ni ialah mafhumuhu adamus syai'. Tu salbiyah. Salbiyah ni maksudnya mafhumuhu adamus syai'. Faham pada tidak ada sesuatu. Gitulah. Kalau kita kata putih, tidak hitam. Hak tu bukan salbiyah. Apa? Sebab putih sendiri tu pun benda ada. Putih warna ni benda ada. Putih, hijau, benda warna, benda ada. Tak boleh kita nak kata putih. Putih mafhumuhu adamu syai', yakni dengan makna tidak ada hitam. Tak boleh nak panggil salbiyah begitu. Kerana putih tu barang ada. Lepas tu hitam, tidak hitam tu sendiri bukan orang panggil makna bagi putih. Tak. Apa maksud putih? Putih tu ialah tidak hitam. Tak, bukan. Bahkan hok hitam sani hitam tu hanyalah orang panggil lazim bagi putih saja. Orang panggil lawan bagi putih ya. Kalau kita kata tinggi, lawan tinggi, pehanya ke apa? Tak rendah. Jadi tak rendah tu lah peh bagi tinggi. Tu baru boleh panggil salbiyah. Sebab kita sebut dah tinggi rendah tu bagi hak difahami, amrun iktibari saja, bukan amrun wujudi. Maka bila kata tinggi tak rendah, bila kata rendah tak tinggi, bila kata gemuk tak kurus. Gitu orang panggil amrun mafhumuhu adamus syai' salbiyah lah. Gitu ni. Sebab kita kata berbentuk empat persegi. Tidak bulat. Barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala ternafi saat ni. Atau dikatakan tiap-tiap satu itu daripada 5 sifat saat ni, hak salbiyah tu. Tidak. Kita sebut kata tidak. Atau bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Seperti kita kata kidam, artinya sedia. Maka makna sedianya itu
ialah tidak ada permulaan. Itu maksud kata dia. Supaya sanilah, ataupun tidak didahului oleh tiada. Saat ni kita salah kata tidak didatangi. Kalau kata tidak didatangi oleh tiada, hak tu bakok. Salbiyah ni kidamnya ialah tidak didahului oleh tiada. Tu maksud kata sedia. Kalau kata kekal, tidak didatangi oleh tiada. Mudah je, tak ada duk susah mana maka makna sedia itu ialah tidak ada permulaan atau bukan baru. Ikutlah kita nak kata berapa ni. Bagi kidam saat ni tu nak kata tiada ada permulaan ataupun bukan baru ataupun tidak didahului oleh tiada ko. Boleh asal kata dengan maksud kata kidam ni ialah menafikan barang hak tidak layak di Allah Taala. Gitu saja. Dan bakok ertinya kekal. Bakok pula apa maksud dia? Bakok ertinya kekal. Maka makna kekal itu kita faham lagi mana kekal. Kekal tu kita faham dengan kata tidak ada akhir ataupun tidak ada kesudahan ataupun dikatakan tidak binasa. Dengan kita ternafi. Dengan ternafinya bagi hak tidak layak di Allah Taala. Itulah dipanggil ke salbiyah. Sifat hak ternafi di atas sifat hak tidak patut di Allah Taala. Demikianlah yang maka makna kekal itu tidak ada akhir. Demikianlah yang tiga kemudian daripadanya daripada bakok. Mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Tu. Tiga hak ke dia pun buat gitulah juga. Terang ni. Terang. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah Allah Taala dengan barang hak baru. Dengan makna apa? Tidak serupa, tidak sama. Tu orang panggil lawan dia, ternafi hak tidak layak di Allah Taala. Hak masalah mukhalafatu ta'ala al-hawadih lah, hak masalah orang kita lah ni satu di Allah Taala. Kita kata masalah lain tak ada masalah. Masalah mukhalafatuhu ya orang kita lah ni. Mana? Hidup sifat Tuhan super makhluk. Dia sebenarnya bila kata kita menafikan mukhalafatuhu ta'ala hawadis ni tak sedar. Tak ada orang yang menafi. Semua pakai kata hamba yakin Tuhan ni laisa kamitslihi syai', tapi dia pergi Tuhan ni besar, Tuhan ni begini-gini juga. Jadi dia tak perasan kata dia telah menafi dah ayat laisa kamitslihi syai'. Dia telah menafi dah sifat mukhalafah. Baik, bila menafikan sifat mukhalafatuhu ta'ala hawadis ni sebenarnya bukan menafikan sifat ya. Bahkan kalau kita kata menafi habis sifat-sifat lain, dia bahkan menafi ke ketuhanan Allah Taala. Allah. Tu ni hak kata tolak sahih kuasa ni. Bapa contoh kita kata. Bila kita kata Tuhan ni serupa dengan makhluk lah. Orang kata ayat tu serupa makhluknya, cuma dia kata Tuhan ni besar. Besar hissi kau maknawi. Hissi hakikat besar, supaya kita ni besar. Baik, bila kita kata Tuhan besar, ternafi kau dak wahdaniyah Allah Taala. Ternafi dah. Kenapa? Kerana di wahdaniyah Allah Taala kita belajar dengan maksud katanya satu Allah pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Satu pada zat dengan makna menafikan muttasil dan munfasil. Menafikan berbilik Allah Taala yang berhubung pada satu zat dan menafikan berbilik Allah Taala yang bercerai daripada satu zat dengan makna ada Tuhan lain selain Allah. Baik, di sini kita telah tidak membenarkan munfasil, muttasil hak berhubung. Bapa? Bila kita kata Tuhan besar, maka pada waktu tu Tuhan saat ni tu berbilik yang berhubung nama dia. Belajarlah hidup gaduh nak mengajar. Belajar hidup gaduh nak mengajar kat
Ya. Bila Tuhan ni besar, maka telah menafikan kam muttasil. Apa kam muttasilnya? Iaitu bilangan-bilangan yang berhubung di Allah Ta'ala. Supaya selai ketah ni, selai satu helai. Tapi bila kita soyok jadi dua, jadi tiga. Itu kata telah menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala. Telah menafikan kudrat iradah. Habis jadi menafi. Tu. Oh, Masya Allah. Tuanya gak nih hati kita kata masyhur dengan mengajarnya, followernya, dengan ibadatnya, dengan ketakwaannya, tapi gak bahagian ni bawah ni rosak so ni kita kata bahagian enjin tu bateri so ya. Tak boleh nak hidup awal dah lah. Kereta Ferrari kau kereta berapa kau di bateri so ya. Talanya. Tu. Bimbang ni. Mujurlah tu hejo pakai kita hok ni selalu dah. Ada setengah tu guru ni, dia mengaku dia kata dulu dia alah kok nu. Alah kok faham Tuhan ni supaya dengan makhluk dan sebagainya. Mengaji tanah Arab. Tak. Tapi fahamnya dia gitu. Tak hinggalah Tuhan betul ke dia dengan berjumpa dengan tok guru hok sebenar. Tu alamat Tuhan kasih. Kemarin kita ajar dah, kita dah ajar, kita kasih dah, kita ayat dah. Pembukaan kita dengan agama ni melalui guru. Sebab tu nak kena jaga sengati guru. Baik, walhasil sifat salbiyah itu tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti akan dia, akan sifat salbiyah itu dengan ternafi, dengan tidak. Tu kesimpulannya sifat salbiyah itu tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti akan dia, akan sifat salbiyah itu dengan ternafi, dengan tidak atau bukan sesuatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tak boleh nak faham dengan kita tak gunakan dengan ternafi, ternafi dengan kata tidak, tidak baharu Allah, tidak binasa Allah, ataupun bukan sesuatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak dengan cara ni tak boleh nak faham sifat salbiyah tadi. Semuanya sifat sana dinamakan dengan sifat salbiyah. Tak kira bakok mukhalafah qiyamun nafsi wahdaniyah. Dulu ingat mulut ujuk ada kides dia bakok. Dia dalam agama kita ni bukan nak suruh ingat mulut tu molek lah. Tapi nak faham ke gapo masuk wujud, gapo masuk kides bakok mukhalafah ni. Kalau ingat mulut semata-mata dengan tak faham, tak mengaji supaya burung assalamualaikum gitu, tak lepas pada tak lepas. Sebab tu kena mengaji. Yang ketiganya sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Artinya sifat yang bangsa ada di zat Allah Ta'ala. Beza deh. Sifat nafsiyah apa? Sifat yang bangsa kena pada diri Tuhan itu sendiri. Sifat salbiyah sifat menafikan barang tidak layak di Allah Ta'ala. Sifat ma'ani sifat yang jenis bangsa ada pada Allah Ta'ala. Biar boleh biar boleh laju gitu. Dan iaitu sifat ma'ani ni ada tujuh sifat. Yang kemudian daripada sifat salbiyah itu lepas pada sifat salbiyah mana akhir dia tu dengan kalau kita kira hak biasa gak dengan wahdaniyah tu lah. Itu sifat salbiyah akhirnya. Iaitu mana? Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Qudrah berkuasa, iradah berkehendak, ilmu pengetahuan, hayat berhidup, sama' pendengar, basar perlihat, kalam berkata. Habis itu hak uradah belaka tu. Dan sebab dinamakan tujuh itu sifat ma'ani. Bapa panggil tujuh tu sifat ma'ani? Kerana tiap-tiap satu daripadanya tujuh sifat tu
menuju kepada satu perkara yang ada di zat Allah Ta'ala. Menuju kepada satu perkara yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi orang panggil apa? Panggil ma'ani-ma'ani ni kerana sifat tu menuju di atas satu perkara yang ada di zat Allah. Lagu mana ada? Sekira-kira kalau Tuhan buka tabir hijab antara kita dan Allah, kita boleh lihat ke, kita kita boleh mendapatkan sifat-sifat tadi. Tu lawing kushifa ra'ina. Ni kalau Tuhan buka di kita boleh ni. Tak supaya Nabi Musa AS boleh dengar ke kali Allah Ta'ala. Kali hak mana? Kali hak koding atas pendapat. Padahal tak ada huruf, tak ada suara. Lepas tu dengar lagu mana tak reti weh. Dengar. Tak melalui sifat pendengar ada ni Musa AS ni. Maksudnya Nabi Musa dengar lah. Dengar. Dengar ke sifat saat ni tu ada di Allah Ta'ala. Maka maknanya mana ni? Makni ni satu sifat yang ada ia sifat seperti kudrah. Ni seperti sifat kudrah. Mai ambil so. Maka makna bagi kudrah tu apa? Kalau tanya apa kudrah ni? Perkuasa. Tahu dah lah. Gapo? Satu sifat yang ada ia sifat di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab. Kalau Tuhan buka hijab ni benda yang terhalang kita dengan Allah Ta'ala lah. Ni nescaya dapatlah kita melihat sifat kudrah saat ni. Ni supaya kita ni, kita ada sifat kudrah ni, ada ring, kita bahasa kita ring. Dengan sebab kita tering lah keadaan kita ni ring. Keadaan kita ni ring, kita mampu nak akad sesuatu benda. Tapi ikut atas qadar masing-masing lah. Cuma ring di kita ni ada orang boleh lihat ke tak? Nak tanya situ tu. Ni benda tu mana ada, boleh dapat, cuma kita lah. Kita ni orang panggil nampak pada kehasilan ring saat ni. Boleh akad ke tangan, boleh akad meja, kita boleh keadaan tu. Jadi kudrah di Allah Ta'ala pun benda ada. Kalau Tuhan nak lihat, boleh lihat. Lepas tu tak lihat sebab Tuhan tak beri ya. Baik, nescaya dapatlah kita melihat akan kudrah saat ni. Lagu mana tak reti. Demikian yang enam, kemudian daripada kudrah iradat. Buat contoh sendiri, satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala, sekira-kira Allah Ta'ala buka ke hijab, nescaya dapatlah kita melihat akan iradat. Ni setengah kita sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi. Ada satu sifat yang jenis ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang memestikan atas Allah Ta'ala tu ada berkehendak. Gitu. Yang keempatnya, keempat ni kita berhabis sikit lagi hari ni. Sifat maknawiyah. Apa maknawiyah? Artinya yang bangsa ma'ani. Maknawiyah ni yang bangsa ma'ani, yakni sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Supaya kita ayat sama-sama lah. Seolah-olah sifat ma'ani tu hendak ada di zat tu disebabkan dengan maknawiyah lah. Seolah-olah. Sebab tu lah sifat maknawiyah ni dibangsa dengan ma'ani maknawiyah. Dan iaitu sifat maknawiyah ni 7 sifat yang kemudian daripada sifat ma'ani tersebut. Iaitu mana 7 sifat tu? Kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan kuasa. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Tu 7 sifat semua. Hok ngaji belakang dah ni, hok ni nak mari teras semula, nak mari susun tu je. Jadi rasa tak perlu kita nak memanja, nak hurah jauh-jauh lama-lama, tak perlu dah. Ni
Dan dibilang sifat itu ialah kaunuhu, artinya keadaan. Keadaan itulah sifat maknawiahnya. Maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazim. Sebab tu setengah pendapat kata kaunuhu qadirun, kaunuhu ridan, sifat hal, keadaan. Supaya Maturidi kaul yang mensabitkan ahwal dia panggil. Maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazim atau yang melekat ia akan sifat-sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Dialah hak melekatnya. Sifat ma'ani zat Allah, dialah hak melekat. Seolah-olahnya gitulah majaz. Tak. Tu hak kita sebut dah, hak sebelum-sebelum pada ni pun kita ya dah isnad pada majaz dan sebagainya. Dan iaitu masa ni dan dibilang sifat itu ialah kaunuhu, artinya keadaan, maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazim, yang memesti atau melekat ia sifat tu akan sifat-sifat ma'ani di zat. Dialah hak lekat ke sifat ma'ani ni ada pada zat. Ianya bagi amrul i'tibari saja, dia tak naik tangga ada. Dan sebab melazim ia sifat maknawiyah tu akan sifat ma'ani, itulah dinamakan sifat maknawiyah. Sebab tu dia dipanggil ke sifat maknawiyah, sebab dia tu bangsa di atas sifat ma'ani. Ani tengok perhati molek dalam Faridah pun ada rasanya dia dah peringat begini. Ada pun qadirun muridun. Tu deh. Yang kuasa, yang kehendak. Hayyun sami'un basirun mutakallimun. Itu bukanlah ia al-mazkur tu sifat. Hak tu bukan sifat tu. Qadirun muridun hayyun dak. Hak tu kena pada zat. Zat yang bersifat dengan kudrat, zat yang bersifat dengan iradah. Hak tu bukan sifat. Qadirun muridun tu hak kaunuhum qadiran. Hak tu baru sifat maknawiyahnya. Ni hati kena tengok perhati molek tu. Bukanlah ia sifat, bahkan terkena kepada zat sendiri, kena pada diri zat dah. Zat Allah ada sifat kudrat, maka keadaannya kaunuhu qadiran, maka zat Allah Ta'ala tu dia panggil qadirun. Gitu. Demikian juga demikian juga kaunuhu yang bersekapuh dengan qadirun. Demikian juga ini bukan sifat. Kaunuhu qadirun ini bukan sifat. Maka itu bukanlah sifat maknawiyah, bahkan kena kepada samaratu samarah, kehasilan samaratis sifat, yakni kegunaan sifat. Jadi qadirun hak tu kena pada zat. Kaunuhu ia kata demikian juga kaunuhu yang berskapuh dengan qadirun, kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun. Hak tu bukan sifat juga, bahkan kena pada samaratis sifat, yakni kegunaan sifat yang diijmu' akan dia akan kaunuhu qadirun ataupun qadirun saat ni tu. Yang diijmu' akan dia oleh ahli sunnah dan mu'tazilah. Dengan makna siapa dia ingkar ke hak ni kupu, sebab bagi ijmu'. Maka hendak perhatilah engkau bersungguh-sungguh. Ni musannif pesan ke kita ni, ibarat ayah pesan ke anak lah. Perhati gak sengoti. Perhati sungguh pok setengah ayah gak mengaji sungguh gak awal. Biar boleh kerja kerja tak ada lah nombor satu atas muka dunia, boleh kerja tak. Maksud kata kadang-kadang kita ni tersilap. Tak tersilap. Tak semestinya begitu. Cuma ya urus kita jadi gitu dah. Jadi kalau tak kerja tak ada kejayaan. Kerja akhir berjaya dah. Tak. Tu benda-benda kadang-kadang kita kena suci ke hati kita. Nyewi nampak benda-benda gitu tu. Tak bukan salah kau kerja bukan salah kau ngaji sungguh, duduk nampak kau benda-benda gitu tu hak salahnya. Maka hendaklah perhatilah engkau bersungguh-sungguh, selesailah
perhatilah sungguh-sungguh. Tak, aku hurad dah. Tak, munglah perhati sendiri. Umpamanya. Selesailah huraya-huraya sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh dalam hatinya dengan jalan tafsili. Ijma mudah ya. Kalau ijma ni kan masuk katanya ada di Allah Ta'ala sifat kesempurnaan. Tapi hak tu orang panggil tak memadai lagi nak lepas pada air bagi kitanya kena reti tiap-tiap sifat sana ni secara tafsil. Hak kita dak mengaji ni. Ni hak wajib. Dak hak tu orang panggil tangga pertama sekali. Apa nak lepas lagi hak ni. Tak lepas ni tak lepas lagi. Dia wajib mengaji situ. Lagi mana tak bahas dok situ wajib dak mengaji. Dok mengaji orang pun wajib mengaji. Ya kita orang lah ni boleh siji kat habis mengaji. Pandai tak pandai suki kau yang kata. Reti tak reti. Silap. Ni. Iaitu 20 sifat. Dan lawan-lawan pun 20 berserta pula dengan dalil-dalil nakli dan akli. Habislah situ kata musannifnya pada situ dulu. Wallahu a'lam. Ila angkol huraian sifat yang ke-21 jawaz, artinya harus. Hak ni pun satu nak kena reti. Masyarakat kita bila tanya sifat 20 ni rasa boleh pergi lagi. Bila tanya sifat harus juga senyap banyak dah weh. Senyap banyak dah. Supaya tanya semaya, pakat kata semaya berlaku lagi, berjemaah kurang dah. Yang mulai lagi tak ada. Umpamanya begitulah. Jadi pakat-pakatlah kita boleh faham, we lepas kepada ain kita, we lepas kepada ain anak beranak kita ni supaya orang panggil seksok tu kita ni orang panggil selamat. Dak tidak atas muka dunia tak selamat mana dah, dak serabut dengan virus ni. Tak ada habis vaksin, tak ada habis dengan ubat ni, nak mari dah virus baru pula. Potong-potong dia panggil. Jadi maksud kata kita hidup ni tak apa-apa sedap lah. Serabut perut main gua ni. Tak apalah, dah dekat serabut perut kita ni hak disebut pada hadisnya pun hak tu orang panggil nak Tuhan nak syurga kau kita dah. Cuma kalinya ada iman, kalinya ngerti dengan cara. Tak ada iman, tak ngerti dengan cara tak ada berapa saja. Dunia tak boleh, akhirat tak boleh. Ni. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita semua. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika as-salihin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله. إن شاء الله تقبل الله منا.